Ceritalah hari-hari terakhir di UIA. Sedih. Iyalah, sebenarnya benda ni bukannya baru kan. Dia tekanan apa tu. Saya tak selesa tu lama dah. Sebab suasana PTA tu gitu kan. Okay. Jadi kemudian pendekatan yang kita ambil pun tak sama dengan orang lain. Jadi itu masalah dia. Kemudian daripada segi akademik pun pendekatan saya lain. Kebanyakan orang dia sama ada tak mau langsung sentuh bab-bab current issues ni ataupun mengambil pendekatan yang secara langsung sokong ataupun elak isu semasa, terutama kalau melibatkan kerajaan dan pihak berkuasa. Jadi hari terakhir ni macam mana? Masuk office lagi ke ataupun dah tak masuk dah ke? Dia daripada awal lagi UIA mengambil satu sangat pendekatan yang agak saya rasa tak tepat lah. Okay. Dan mungkin keterlaluan daripada saya. Konfrontasi daripada awal. Tidak, sebab isu ataupun masalah itu timbul apabila pihak-pihak tertentu khususnya Senator Ezam buat laporan polis. Okay. Jadi pihak universiti semacam dalam keadaan tertekan dan terpaksa kan. Terpaksa mengambil tindakan dan tindakan itu pada saya keterlaluan. Utamanya kalau kita tengok daripada kebiasaannya lah, tak sebegitu drastik lah. Cukup dengan surat tunjuk sebab, bertanyakan kenapa itu dan ini sebagainya lah. Jadi apa yang berlaku ialah tunjuk sebab, kemudian digantung dan dilarang masuk ke universiti. Yang dengan sendirinya menyebabkan bukan saya saja yang terlibat, tapi pelajar-pelajar yang saya rasa lebih penting lagi. Jadi dengan kata lain, mereka semacam terlupa ataupun tidak mengendahkan kepentingan pelajar yang menyebabkan isu itu meletup gitu. Kemudian ya, sampai sekarang, sampai saya ingat dah masuk bulan, mungkin dah hampir 2 bulan ni tak ada jawapan. Saya dah jawab surat tunjuk sebab tu, saya jawab dalam tempoh 5 hari tak silap saya. Jadi pihak universiti tak memberi respon kepada jawapan saya itu, sama ada universiti berpuas hati tutup kes ataupun universiti nak meneruskan dengan banyak tindakan disiplin. Jadi sampai sekarang senyap. Jadi saya tak dapat nak kata apa lah. 3 kan Satu surat tunjuk sebab satu saja. Sebelum ni dah masuk 3 tu campur. Yang 3 tu dahulu, termasuk daripada zaman masa kenyataan tentang komen saya kepada Malaysia menyamai Zimbabwe. Kemudian tahun lepas. Kemudian bila saya terlibat dengan membantu kerajaan negeri Selangor dalam isu pelantikan SUK. Itu yang kedua. Yang ketiga yang inilah, mengenai kenyataan yang dikatakan merosakkan ataupun tidak selaras dengan kepentingan universiti, begitu lebih kurang lah. Kes yang sebelum ni tamat begitulah. Sebab kita jawab pasal habis itu juga sama. Sebelum ini begitu saja, mati begitu saja, ataupun dia kata diterima dan dia ambil maklum, itu saja. Kali ini yang digantung Kali ini tak ada apa-apa, langsung terus senyap. Tetapi saya berasa bahawa sampai yang ketiga ni sukar bagi saya untuk meneruskan, dan saya juga merasa bahawa universiti tidak berupaya ataupun merasa sulit untuk menyimpan, mengekalkan saya. Macam mana tercetus orang kata nak hantar surat tak jawatan, balas dengan surat lain tu? Sebenarnya daripada segi kelangsungan universiti, saya dah lama berfikir nak meninggalkan universiti kerana agak sulit untuk saya meneruskan kerja di universiti ini dengan suasana yang semakin menekan dan suasana yang tidak mesra akademik, tidak mesra kebangsaan akademik. Saya katakan begitulah. Jadi kalau nak tanya apa maksudnya, kalau tahu tu berapa tahun? sebab dia lebih kepada
macam college, macam sekolah, ya, macam sekolah tinggi begitu. Jadi dalam keadaan seperti itu, sukar bagi kita yang sudah sampai ke tahap dikehendaki, diminta oleh masyarakat untuk memberikan input, memberikan komen untuk kekal di situ. Faham kan? Lepas dia tak jawab pun. Pada surat 7 sebab tu, yang niat daripada pengurusannya apa sebenarnya? Itu saya tak tahu, saya tak pasti, dan saya pun tak kisah soal itu sangat, sebab yang kita nampak adalah gambar besarnya macam mana dan kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku pada saat akan datang. Jadi mungkin waktu ini waktu yang terbaiklah untuk meninggalkan universiti dengan cara yang barangkali baik bagi saya lah, paling tidak. Banyak tour doktor dah pergi tempat. Saya nampak pas doktor Hafiz dengan UAE dah berpusing ke Malaysia dah ni. Ya, memang banyak engagement ya, dengan masyarakat, dijemput ceramah, forum dan sebagainya. Ada yang setengah tu meminta saya menjadi apa tu, memohon bantuan untuk mengutip dana dan sebagainya kerana tarikan yang ada itu. Dana untuk Macam-macam untuk kebajikan, untuk sebagainya lah. Tapi bagi saya ini satu penyesuaian, oleh kerana sebelum ni saya hanya ataupun sebagian besar melalui wahana seminar dan sebagainya akademik. Tetapi oleh kerana saya itu sudah tak dibenarkan apa yang berlaku di kuis sebagainya. Jadi dengan kata lain, saya tidak lagi dibenarkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat melalui cara yang biasa sebagai akademik. Jadi saya terpaksa memilih jalan yang lain. Jadi antaranya termasuklah melalui pentas-pentas politik yang saya rasa ini satu pendekatan baru lah. orang yang terima setakat ni. Okeylah kalau ada orang Tak ada yang konkret setakat ini. Sebab saya melihat bahawa selepas 22 tahun lebih bekerja dengan universiti, mungkin bagi saya ini masa untuk mencari ruang-ruang ataupun tugasan-tugasan yang lebih fleksibel, tidak terlalu terikat. Jadi apa option doktor lepas ni? Sebab dah 20 tahun doktor dah bina akademik, nak bina hidup orang kata kan. Jalan baru option yang ada sekarang. Optionnya saya pun tak fikir sangat, sebab saya pun tidak setakat ini belum memikir secara serius untuk masuk ataupun membuat bidang baru. Jadi saya tak pasti. Tapi saya rasa apa pun saya tidak lari daripada apa yang saya buat sebelum ini, sama dalam bentuk perundingan, dalam bentuk penulisan, dalam bentuk penyelidikan, dan mungkin nanti diminta untuk menganggotai atau mengetuai itu dan ini. Itu mungkin ada kaitan dengan apa yang saya buat selama ini. Ada tawaran politik untuk cakap-cakap sebab orang Sebelum ini pun ada. Sebenarnya saya nak sebutkan sebelum 2008 ataupun sekitar 2007 sudah ada tawaran masuk politik, tapi saya tidak berminat. Sepatutnya dalam lepas lah dah tanding sepatutnya. Sepatutnya sudah bertanding, tapi oleh kerana saya tidak berminat. Sepatutnya tu di kerusi mana dan di bendera apa? Tidak ada. Itu kerusi pun tidak ada, bendera pun tidak ada. Bendera macam ada, tapi kerusi tidak ada. Sebab dalam politik seperti itu, yang pertamanya lah sama ada kita minat ataupun tidak untuk masuk dalam gelanggang. Lepas itu kalau sudah menunjukkan minat, barulah kerusi dan tempat itu diuruskan. Waktu kenapa? Sebab tak serius pajarkan kan? Bukan, saya memang tidak berminat. Saya memang daripada awal lagi tidak berminat, tidak melihat bahawa saya adalah satu calon ataupun satu karakter yang sesuai dalam politik. Dan saya tidak melihat bahawa saya punya tempat dalam politik, dan memang ada kalangan rakan-rakan yang telah berkecimpung dalam politik tidak menggalakkan begitu. Mereka melihat saya lebih sesuai dan lebih baik bagi mereka dan juga bagi masyarakat berada di luar politik. Oleh kerana mereka melihat saya memahami politik, bercakap sesuai dengan rentak politik di sini, dan mereka tidak melihat saya perlu masuk ke dalam. Saya nak sebut jelas bahawa DAP pernah menawarkan, PAS pun ada, keadilan pun ada. Jadi sehingga ini saya belum tahu. Tapi dalam parti ni yang dasar mereka yang lebih selari dengan doktor parti mana? Contohnya doktor ada juga bercakap pasal soal hudud. Raja-raja soal konsisten dalam dua benda tu kan. Mana dengan orang lain? Saya rasa daripada segi itu saya boleh masuk semua parti, oleh kerana
di Malaysia ni parti-parti yang ada itu semuanya committed dengan perlembagaan. Jadi saya rasa kalau memilih parti itu pada saya bukan masalah besar. DAP pun tidak menolak kedudukan Islam dalam perlembagaan. DAP tidak menolak kedudukan Melayu, bahasa, raja-raja dan sebagainya. Adakah Dr. lihat bila di pentas politik ini akan mengehadkan kebebasan doktor sendiri? Contohnya kalau doktor akan terpaksa mengikut pendirian parti dalam isu tertentu. Setakat ini saya tidak berparti, jadi saya tidak melihat ada masalah. Cuma di mana-mana pun sebenarnya ada sekatan ataupun ada batasan, oleh kerana kalau kita kekal dalam dunia akademik pun semua sama juga. Kita harus berfikir apa kesan kenyataan dan huraian kita kepada universiti, kepada majikan kita di mana-mana pun. Ataupun kalau kita umpamanya menjadi konsultan atau menjadi fellow kepada think tank umpamanya, badan pemikir bebas yang dikatakan bebas, saya hanya boleh menyentuh perkara yang mereka terima sahaja, walaupun mungkin cara itu tidak mungkin keras, tak dihukum, tak diberi amaran, tetapi kita masih perlu lagi orang kata akur kepada beberapa perkara yang mereka bawa atau mereka tak senang dan sebagainya. Jadi kata lain, sekatan ataupun kekangan itu sama ada bersifat fleksibel, bersifat di mana-mana ada. Jadi tak ada yang bebas mutlak, sebebas-bebasnya tak ada.